Hello, many people. I'm on your screen. Baby. Hello, many people. I'm on your screen. Baby. Alright guys, hari ini apa yang Aiman akan buat? Aiman akan berkongsi cerita. Satu cerita yang sangat-sangat seram. Kepada mereka yang tengah tengok pada waktu malam, sila buka korang punya earphone. Dan kalau boleh, tengoklah bersama dengan orang kedua dan juga orang yang ketiga. Jadi, pada malam ni, apa kisah seram yang Aiman akan kongsikan kepada korang? Sebelum tu, Aiman memperkenalkan dulu. Sekarang ni, korang berada di dalam segmen Aiman Seram. Malam ni Aiman akan kongsikan kepada korang cerita tentang bunyi misteri orang berjalan di siling rumah. Kisahnya bermula dari sini. Okey, sebenarnya secara jujur Aiman hanya membacakan balik kisah seram dari blog yang dikongsikan oleh orang umum di luar sana. Sampai kan aku nak cakap, aku tak jadi terbelik-belik dah. Aku sampai mikir dah ni. Jadi kisah ni bukan kisah Aiman, tapi perkongsian daripada orang. Dan mungkin cerita ini adalah kisah-kisah benar. Aiman tak sedap duduk sekarang ni. Dah mula naik bulu roma guys. Sebab apa? Sakit perut pula dah. Aku baru nak start cerita ni. So Aiman akan baca direct. Aiman akan tukar satu nama tu kepada Aiman lah. Aiman Noah, AN. Yes, AN. Assalamualaikum AN. Saya ingin berkongsi sebuah kisah. Sebenarnya saya telah mengirimkan email kisah ini pada email AN sebelum ini. Tapi tak lama selepas itu, AN telah menggunakan alamat lain, alamat email baru. Jadi saya ambil keputusan untuk menghantar semula kisah ini. Untuk makluman AN, saya sebelum ini mendengar AN melalui radio ketikan saya dan suami menetap di Johor Bahru. Kemudian saya dan suami berpindah ke utara Malaysia kerana saya sambung belajar master pada tahun 2018. Jadi dalam kira-kira 6 tahun lepas kisah ni. Kini saya mendengar melalui YouTube atau Spotify ketika saya sedang membaca jurnal artikel atau menulis tesis. Kisah yang saya ingin kongsikan adalah kisah yang saya dan suami saya alami. Jadi email ini datang daripada seorang isteri ataupun lebih dikenali sebagai seorang wanita bersama suaminya. Kejadian ini telah berlaku di rumah kami di Bandar Baru Udah, Johor Bahru. Jadi sebelum dipindah ke daerah utara Malaysia, tapi kisah ini berlaku di Johor Bahru. Rumah ini sebelum ini merupakan rumah bapa saya. Kemudian saya beli kerana saya bekerja di Johor Bahru. Ketika kejadian itu berlaku lebih kurang 2 tahun selepas saya berkahwin. Rumah kami merupakan rumah teres 1 tingkat dengan 3 bilik tidur. Kemudian bapa saya telah mengubah suai rumah dengan menambah sebuah bilik tidur kerana siling rumah ini agak tinggi. Jadi kisah ini berkaitan dengan siling. Saya telah menetap di rumah ini sebelum saya berkahwin. Setelah saya berkahwin, suami saya berpindah ke Johor Bahru dan menetap bersama-sama di rumah ini. Saya dan suami menggunakan bilik master bedroom di tingkat bawah berdekatan dengan ruang tamu. Setahun kemudian, adik ipar saya ketika itu sedang praktikal menumpang di rumah kami selama 3 bulan. Adik ipar saya menggunakan bilik tidur bersebelahan dapur. Hubungan kami di awal perkahwinan agak baik. Namun, setelah masuk tahun yang kedua, saya dan suami... Wish, dia jatuh sendiri pula dah. Nampaknya phone jatuh sendiri ni.
Hubungan di awal perkahwinan agak baik. Namun, setelah masuk tahun yang kedua, saya dan suami kerap bergaduh. Gaduh kadang-kala hampir bercerai. Padahal, kami ni kira loving couple. Sebabnya, saya dan suami saya boleh dikatakan bercinta selepas berkahwin kerana tempoh perkenalan hanyalah 3 bulan sahaja. Dalam tempoh itu juga, saya mendengar bunyi-bunyi pelik di siling rumah itu. Bunyi orang jalan sambil mengentak kaki. Kalau di siling bilik air pula, bunyi orang seperti berlari, kadang-kadang hentak kaki yang sangat-sangat kerap. Bila saya mengadu pada suami, dia kata itu hanyalah bayangan awak sahaja kerana saya ini penakut orangnya. Saya cuba fikir positif. Mungkin ada orang duduk kat rumah tu. Mungkin ada orang duduk dekat bumbung tu atau siling saya. Bila saya beritahu suami saya katakan itu mustahil sebab siling dengan bumbung agak rendah. Mungkin kucing kot. Tak pun musang, kata suami saya. Saya pun iyakan apa yang suami saya cakap. Tapi dalam hati saya rasa bukan kucing atau musang. Sebab memang bunyi orang atau manusia yang berjalan dan hentak kaki secara kuat. Satu hari, suami saya beritahu saya, dia dengar orang ketuk dinding luar rumah. Macam bunyi orang ketuk dinding pakai pensel atau kayu yang kecil. Suami saya ni suka tonton TV sampai lewat malam. Kadang-kadang pukul 2 atau 3 baru masuk tidur. Dia nak suruh awak tidur awal tu. Saya cuba melawak pada suami saya. Dia hanya terdiam. Satu persatu kejadian pelik mula berlalu. Setiap hari mesti ada tikus mati di laman rumah saya. Ada orang baling telur di dapur rumah saya. Sampailah pada satu petang, selepas pulang dari tempat kerja, saya berbaring di katil bilik saya. Saya dengar seperti orang mencakar dinding rumah saya. Waktu itu lebih kurang 6 lebih petang. Saya mula-mula buat tak peduli. Tapi bunyinya makin kuat, seakan-akan nak tarik perhatian saya. Saya terus duduk dan telefon suami saya. Hello awak, rumah ni lain macam lah. Makin pelik bunyi yang saya dengar. Suami saya, sabarlah, nanti lama-lama okey. Saya dah tak boleh tahan dah ni. Saya nak minta tolong paman saya. Suami saya, ikut awak lah. Paman saya ni adalah adik kepada mak saya. Dia mempunyai kelebihan untuk mengubat orang. Saya terus call paman saya. Hello, Assalamualaikum paman. Nak minta tolong sikit boleh? Tolong tengokkan rumah ni. Macam-macam dah bunyi pelik dekat rumah ni. Paman saya terus cakap pada saya. Ada benda kat belakang rumah tu. Cuba tengok. 1 meter dari pagar belakang. Saya telefon suami saya dan beritahu apa yang pakcik saya beritahu tentang benda yang ada di belakang rumah. Suami saya, ni dah malam lah. Tunggu je lah saya balik rumah dulu. Kejap je lagi. Saya sudah tidak tahan dengan bunyi-bunyi pelik. Makin ketara bunyinya kan. Makin kuat dan makin kerap bunyinya. Jadi saya cekalkan hati. Saya pandu kereta saya ke lorong belakang rumah saya. Sebabnya pintu untuk ke belakang rumah saya tersekat dan susah untuk dibuka. Jadi memang sangat jarang kami keluar ke belakang rumah, kecuali kalau kami upah orang potong rumput di belakang rumah. Saya pandu kereta ke belakang rumah saya. Alangkah terkejutnya saya melihat satu seluar dalam hitam diletakkan di pagar rumah saya. Saya cari ranting kayu untuk saya ambil seluar dalam tersebut. Seluar dalam? Itu mana letak seluar dalam pagar orang. Saya telefon semula paman saya. Paman, ada seluar dalam hitam kat pagar ni. Macam mana ni? Paman saya, kau bakar seluar dalam tersebut sambil baca ayat kursi. Pastikan semuanya terbakar. Tak ada yang tertinggal. Oh, ni kisah Lami ni. Tapi Lami baju. Yang ni seluar dalam.
Saya hantarkan WhatsApp pada suami saya berserta gambar seluar dalam tadi. Suami saya suruh saya bawa seluar dalam tersebut ke depan rumah dan biar dia yang bakar. Elok saya sampai ke depan rumah, suami saya dan adik ipar saya pun sampai ke rumah. Suami saya ambil minyak tanah dan curah ke atas seluar dalam tersebut. Lalu suami saya menyalakan api untuk bakar seluar dalam hitam tersebut. Saya dan suami saya sama-sama membaca ayat kursi. Alhamdulillah, selepas itu saya sudah tidak mendengar bunyi-bunyi pelik lagi. Selepas kami bakar seluar dalam tersebut, barulah adik ipar saya menceritakan kejadian pelik yang dia alami di bilik belakang. Dia menceritakan pernah nampak seorang lelaki keluar berpakaian serba putih, keluar dari rumah kami, dan waktu itu lebih kurang 12 lebih tengah malam. Dia juga pernah mendengar suara suami saya memanggil dia ketika dia berada di bilik air. Sedangkan ketika itu suami saya dan saya telah pergi ke tempat kerja. Malah dia juga pernah mendapati laptopnya telah dimatikan sebelum dia keluar bilik. Laptop tu hidup semula selepas dia masuk semula ke bilik. Adik ipar saya juga pernah ketika sedang bermain handphone, lampu bilik tiba-tiba termati sendiri. Diingatkan blackout. Tapi bila keluar ke ruang tamu, dilihat saya sedang menonton TV dan lampu semuanya menyala. Jadi dia ingatkan lampu rosak. Mungkin rosak kot. Jadi dia matikan switch dan hidupkan semula lampu. Elok je dia berjalan ke katil, lampu termati semula. Dia terus ambil kunci kereta dan keluar rumah minum di kedai. Dan akhirnya dia juga beritahu saya dari awal dia tumpang rumah kami. Dia sudah nampak seluar dalam tersebut. Tetapi dia ingatkan suami saya letakkan di situ. Sabar je lah, AN. Itulah kisah kejadian yang saya, suami dan adik ipar alami. Seluar dalam hitam itu sampai sekarang kami tidak tahu siapa yang letak. Ada beberapa orang yang kami syak, antaranya bekas teman lelaki saya, sebab dia pernah bagi tahu dan tunjukkan kepada saya minyak pengasih yang dia ada. Malah suami saya syak, orang yang pernah offer suami saya untuk beli rumah ni, tapi suami saya tak nak jual sebab rumah ni atas nama saya. Tapi setakat syak je lah, nak tuduh tak ada bukti kan. Apapun, semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulan yang apa yang Aiman dapat kat sini, kisah ni berkaitan dengan iri hati mungkin, atau tak boleh nak move on. Jadi kepada lelaki-lelaki di luar sana maupun wanita yang tak boleh move on, jangan menggunakan sihir untuk memisahkan rumah tangga orang. Dan yang paling penting, bapa seluar dalai juga meletak situ. Tak ada benda lain kau nak letak. Seluar dalai juga meletak warna hitam pula tu. Tapi molek juga kalau warna hitam, kalau warna putih nampak kuning-kuning situ dekat. Apa yang Aiman dapat kongsi kat sini, ini bukan kisah siling ni, ini kisah seluar dalam ni. Belok apa ni. Okey, itu sajalah kisah seram daripada Aiman. Thank you so much sebab tengok video ni sampai habis. Sekiranya korang berminat lagi untuk mendengar kisah seram Aiman, jom drop komen banyak-banyak untuk kisah seram seterusnya. Sampai di sini sajalah konten kita pada kali ini. Thank you so much sebab tengok video ni sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe pula doh. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share. See you soon pada next episode. Bye bye. Assalamualaikum.